kiamat, lahirnya Al-Mahdi, akan berlaku peperangan yang besar. Dan pada ketika itu umat Islam akan dapat membuka roh hanya dengan lawan takbir sahaja, bukan dengan senjata. Berlaku peristiwa di mana berlaku peperangan dengan orang-orang Barat dan menyebabkan peperangan yang begitu besar, dan akhirnya dapat dikalahkan orang-orang Barat, dan orang Islam pada ketika itu pergi serang Rom, buka Rom. Rom di sini adalah Rom lah, yang sebenar. Sebab Rom ada dua. Yang pertama Konstantinopel, Istanbul, di Turki sekarang. Nabi SAW menyebut akan dibuka Konstantinopel oleh seorang raja, dan dia adalah sebaik-baik raja. Itulah Raja Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1553 dibuka. Dan Nabi SAW menyebut akhir zaman akan dibuka lagi satu kawasan di Rom. Dan ini akan berlaku, insyaAllah. Dan apabila berlaku tu, apabila orang Islam pada ketika itu pergi menyerang Rom, maka ketika itulah lahirnya Dajjal. Nanti kita akan cerita kisah kronologi dia. Dan yang seterusnya, ilmu diangkat dan kebahagiaan alim ulama. Pula alim ulama dibunuh, alim ulama mati dan sebagainya. Pada ketika itu mimpi Muslim menjadi benar. Maksudnya orang Islam kalau bermimpi, dia akan mimpi dengan mimpi yang benar. Bukan sekarang lah awak mimpi memang karut. Nombor 5, Madinah akan terbiak. Madinah akan bandar Rasulullah SAW ini akan ditekan, dikepung dan sebagainya. Pada ketika itu maka keluarlah orang-orang yang jahat, munafik yang ada di Madinah. Dia keluar. Dan akhir zaman nanti Madinah ini tidak ada apa-apa, kosong. Disebut dalam satu hadis Rasulullah SAW akan ada orang naik kuda berjalan di Madinah. Dalam keadaan Madinah, masjid dan sebagainya ditumbuhi dengan pokok-pokok. Lalu orang itu berkata bahawa di sinilah banyak orang Islam dulu. Maknanya Madinah pada ketika itu terbiak. Musnahnya Kaabah dan Mekah yang terbiak. Angin yang lembut. Maksudnya apa angin yang lembut? Di mana akhir zaman nanti Allah Ta'ala akan memutuskan angin yang lembut yang akan sampai ke seluruh orang Islam yang mempunyai iman, walaupun sebesar biji zarah sekalipun, akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan angin tersebut. Sekalipun dalam hadis menyebut dia berada di dalam bukit, maknanya dia sembunyi di mana sekalipun, maka dia akan dimatikan oleh Allah. Bagi orang Islam yang mempunyai iman walaupun sebesar biji zarah. Kerana apa? Kerana apabila berlakunya kiamat di atas orang yang jahat. Orang Islam tak jahat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqum as-sa'ah illa ala shirarin nas. Tidak akan berlaku kiamat melainkan ke atas orang-orang yang jahat. Kita bimbang. Kita bimbang apa? Kita bimbang tengok sahabat kita semua mati, kita hidup. Betul. Sebab apa saya tak mati? Orang lain mati belakang. Insaflah. Yang seterusnya, Al-Quran akan diangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya di sini ialah Al-Quran tu akan ditinggal. Huruf-hurufnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lagi. Sebab itu di akhir zaman dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang ni bawa emas sebesar kepala lembu. Cari orang supaya boleh hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir zaman. Cari orang ni hadiah emas sebesar kepala lembu. Minta supaya hajar Bismillahirrahmanirrahim sahaja. Begitu berharga pada waktu itu. Tak ada orang boleh hajar. Kembalinya manusia kepada jahiliah ini akhir sekali, itu tanda biasa, tanda besar yang akan berlaku, iaitu berlaku gempa bumi dan gerhana. Seluruhnya lahirnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj, matahari terbit dari barat,
keluar binatang dari bumi. Dabah dipanggil. Keluar daripada bumi, cakap dengan manusia. Manusia ni semua bodoh belaka dia kata. So, bahasa dia lah. Yang ketujuh, asap yang tebal. Asap dipanggil dufan yang menyelimuti bumi ini. Lepas akhirnya keluarnya api daripada bumi menghalau manusia berkumpul di satu tempat di Palestin. Jadi kisah dia, apabila saya sama kronologi dia sikit, orang Islam membuka Rom tadi tu, lalu dikhabarkan bahawa Dajjal akan keluar. Dajjal ini keluar. Nabi SAW menyebut bahawa Dajjal akan keluar di Baina Khurasan, dekat dengan Khurasan. Khurasan ni tahu kat mana? Di Iran. Asfahan, dekat di mana loji nuklear tu buat sekarang ni. Jadi di situ akan keluar Dajjal. Kenaan Dajjal ni mungkin ada ceramah lain nanti. Masa raja saja. Jadi apabila begitu, orang Islam ni bergegas kembali dan berada di Damsyik. Berada di sekitar kota Damsyik. Dan pada ketika itu orang Islam tak ramai. Berpuluh ribu orang sahaja pada ketika itu. Dan Damsyik pada ketika itu telah dikepung oleh tentera Dajjal. Mereka telah dikepung. Yang mempunyai pengikut lebih kurang 70,000 orang daripada Yahudi. Orang Yahudi. Apabila dikepung itulah, akhirnya orang Islam berada di Masjid Umawi. Tahu Masjid Umawi? Satu masjid di Damsyik. Ini semua tak pernah pergi kan? Lepas daripada itu, apabila pada waktu sembahyang subuh, masjid ditutup pintu dah semua, musuh berada di luar. Waktu nak sembahyang subuh, itulah maka tiba-tiba Nabi Isa alaihissalam turun. Diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam hadis disebut bahawa Nabi Isa alaihissalam akan turun di suatu masjid yang mempunyai menara putih. Kalau di Damsyik sekarang ni tak ada menara dah, ada putih malaikat di Masjid Umawi. Semasjid dia ada, iaitu masjid putih, menara yang putih. Sebelah dia ada kubur Salahuddin Al-Ayyubi. Masjid yang begitu besar. Bab masjid tu cerita lain. Jadi turun Nabi Isa alaihissalam. Dan waktu tu Imam Mahdi nak sembahyang subuh. Apabila lihat Nabi Isa alaihissalam ada tanda dia, Imam Mahdi ni berundur nak dia supaya dia jadi imam lah. Tapi oleh kerana syariat yang diturunkan adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Isa alaihissalam berkata, iqamah ini untukmu, maka kamulah yang jadi imam. Lalu jadi imam sembahyang, baca doa, dan akhirnya pintu masjid dibuka. Pada waktu itu duduk depan sekali adalah Dajjal. Dan bila Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, cari muka. Dah lari. Dia lari sehinggalah sampai di suatu tempat yang bernama Bab Lut. Ada nama kampung di Israel sekarang. Memang ada kampung ni. Nama dia Bab Lut. Carilah. D-A-B-L-U-T. Bab Lut. Cari di situ adalah insya-Allah. Di situlah di mana Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal dengan satu pukulan sahaja. Lepas itu pengikut-pengikut Dajjal yang terdiri daripada Yahudi pada ketika itu akan lari. Dan ketika itulah orang Islam pakat kejar. Dalam kejar itu menusuk, sembunyi. Dia sembunyi di macam-macam tempat dia sembunyi. Dan ketika itulah semua makhluk akan berkata, wahai ya muslim, hadza yahudiyyun wara'i faqtuluh. Wahai muslim, ni belakang aku ni ada orang Yahudi, bunuhlah dia. Semua benda akan bercakap. Hadis Nabi, semua benda akan bercakap illa ghatta. Malaikat satu pohon yang dinamakan pohon ghatta. Pohon dia kalau kita tengok macam bush, tahu bush, semut lah. Dia pokok dia kecil-kecil gitu, dia jeribu. Gitu. Sekarang ni orang Yahudi memang tanam pokok tu. Dia tahu, dia yakin dengan hadis ni, kita je tak percaya. Kita je tak percaya. Semua akan bercakap hadza yahudiyyun wara'i faqtuluh. Lepas itu semua dibunuh. Yahudi dibunuh. Dan apabila Yahudi dibunuh, itulah
semuanya Yahudi dibunuh. Keluar pula Ya'juj Ma'juj. Kronologi dia akan keluar Ya'juj Ma'juj, dan disebut dalam hadis yang kepala, maksudnya dia golongan yang ramai, kepala dia saja pergi minum di Tasik Qabari itu, Galilei. Tasik Galilei kan, di mana Tasik Galilei ini disebut dalam hadis diminum oleh pada depan saja sudah habis air. Betapa ramai ini. Kepala saja habis dah air Tasik tersebut. 4 ekor tak tahu lagi. Dan penuh demikian, maka Allah Ta'ala memerintahkan orang Islam pada ketika itu naik di suatu bukit di nama Tur. Bukit ini memang ada di Mesir, di Syria. Tur, bukit ini memang ada nama bukit tersebut. Naik di bukit tersebut dikepung oleh Ya'juj Ma'juj. Pada ketika itulah Allah Ta'ala memusnahkan Ya'juj Ma'juj. Dengan cara Allah Ta'ala menyebabkan bergelimpangan mayat. Tak boleh nak buat apa, busuk macam-macam berlaku. Macam mana nak buat? Akhirnya berdoa, dan akhirnya Allah Ta'ala mengutuskan burung, mengangkat semua mayat-mayat tersebut, diletak di satu tempat yang Allah Ta'ala saja yang tahu. Lalu Allah Ta'ala turunkan hujan, membersihkan segala yang ada di atas muka bumi ini. Dan Allah Ta'ala memerintahkan supaya pada ketika itu bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, binatang jadi baik. Disebut dalam hadis lepas pada itu hampir 40 tahun berlaku. Keadaan itu 40 tahun, di mana pada ketika itu singa boleh kawan dengan anak, rimau boleh kawan dengan kuda. Dan nanti disebut maknanya begitu rahmat berlaku pada ketika itu. Makanan berlimpah ruah dan sebagainya. Dan akhirnya berlakulah rentetan macam-macam yang lain, orang Islam mati dan seterusnya berlaku. Jadi ini cerita rentetannya, apa yang berlaku. Cuba you relatekan dengan apa yang berlaku di Syria sekarang, di mana ini adalah satu cebisan daripada tanda-tanda yang menjadi bukti akhirnya zaman ini. Nampak? Apa yang berlaku di Syria merupakan satu tanda. Dan ada di kalangan kita ini menganggap bahawa mesti kena tepat hadis tersebut cerita pasal ni. Tidak, kita kena kaitkanlah, relatekan apa yang berlaku, insya-Allah. Jadi seterusnya saya berharaplah di kalangan kita apabila kita balik nanti renung-renungkanlah apa yang berlaku di Syria, menjadi harapan kepada kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya selamatkanlah Syria daripada cengkaman orang yang zalim. Dan saya kira itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Dr. Mujahid atas pengisian yang begitu menarik itu tadi. Kini pihak majlis membuka ruang kepada sidang hadirin untuk mengutarakan sebarang persoalan mengenai isu ini. Para hadirin boleh menggunakan mikrofon yang telah disediakan.